Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, okey, kita persilakan okey, Tuan Haji Yahya, Tuan Haji Yahya bin Osman untuk menyampaikan ucapan. Persilakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat sejahtera. Good morning. Yang berbahagia, Dr. Hajah Narita binti Muhammad Noor, pengarah IPG KDRI yang baru, selamat bertugas di IPG KDRI ini. Dan saya mungkin beberapa hari sajalah bersama Dr. Pengarah. Yang berusaha Encik Muhammad Aminuddin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah PG Kampus Datuk Razali Ismail. Yang berusaha Tuan Haji Wan Zaidi Wanawi, KUKP, ketua-ketua jabatan, ketua unit, para pensyarah, semua staf, JPP, YDP JPP, Saudara Muhammad Ihsanuddin bin Hamdi, semua jawatan kuasa perwakilan pelajar, semua pelajar PG KDRI dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada ilahi kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam majlis persaraan saya lah. Dan saya rasa bertuah kerana saya dapat menghabiskan perkhidmatan hingga ke ujung lah. Dan Alhamdulillah, sebenarnya tarikh persaraan adalah besok, tetapi diketebakkan oleh kita punya PKP lockdown, maka diawalkan pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan mati sekalian, saya tak naklah serius sangat dalam majlis ini. Kalau kita serius sangat kan, nanti saya tak dapat bucak pula. Jadi saya rasa kita ada 4-5 majlis yang orang kita raikan orang dan orang raikan kita. Yang pertama, masa saya remaja dulu, masa masuk universiti, kita pernah raikan orang dan pada tahun 78 saya diraikan untuk masuk universiti. Tapi sekarang saya rasa tak ada dah kot, sebab nak masuk universiti pun senyap-senyap je. Kalau di tempat kita ni, universiti kita ada 2, iaitu UNIZA dan UNT. Okey, event yang kedua adalah perkahwinan. Mana kita raikan orang berkahwin begitu begini, lepas tu kita pula berkahwin. Yang ketiga, majlis kita raikan orang menunaikan fardu haji. Lepas tu orang raikan kita pula pergi menunaikan fardu haji. Dan yang keempat adalah persaraan inilah, akhir perkhidmatan. Kita raikan orang bersara dah lama dah. Saya raikan orang, pada hari ini giliran saya pula untuk bersara. Dan ada lagi satu, kita pernah raikan orang dan orang akan rai kita tu. Yang kelima adalah saat-saat yang orang paling takut sekali lah. Itu saat kematian kita. Orang kita raikan orang, sekarang mungkin satu masa nanti orang raikan kita. Dan minta na'udzubillah lah, musim pandemik ni bila berlaku kematian, hanya seorang saja. Tak ada orang pun yang pergi, anak beranak pun tak pergi meraikan kita kerana disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi tuan-tuan dan mati sekalian, untuk pengetahuan juga, di HEP ni kadang-kadang orang takut nak masuk lah. Sebab dalam sejarah kita, sebelum saya bersara ini, sudah 4 orang yang meninggal dunia. Yang pertamanya Ustaz Razali Baci, yang kedua Encik Makno bin Long, dan yang ketiga Cikgu Rafi, dan yang keempat adalah Ustaz Burhanuddin. Jadi kalau kita lihat di sini, tak sempat majlis persaraan, terus majlis kematian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita
sedekahkan bacaan Al-Fatihah, pahala bacaan Al-Fatihah ni kepada pegawai HCP yang telah mendahului saya lah, yang tidak sempat 5 event itu, sampai 4 event aja telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya. Amin. Jadi apabila kita bertukarnya pegawai di HCP, ada orang takut nak masuk di situ. Kita nampak orang dah kembali ke rahmatullah. Jadi tuan-tuan dan makcik sekalian, sebenarnya apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Saya nak kongsi, sebenarnya ada 4 komponen di sini lah. Kongsi dari segi pengalaman, kongsi dari segi kerja, kongsi dari segi rasa hati dan sebagainya. Jadi mungkin dalam masa beberapa minit taklah diberi pada saya ini untuk saya sampaikan beberapa perkara untuk kita kongsikan bersama. Ya. Jadi apa yang kita cari di dalam dunia ini? Jadi kalau kita tanya, dia nak mencari keredaan Allah. Jadi bila kita nak berjumpa dengan Allah, barang siapa nak bertemu dengan Allah pada hari nanti, pada hari akhirat nanti, adalah dia mengerjakan amal yang soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa nak berjumpa dengan Allah, maka dia kerjakan amal yang soleh dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi dalam perjuangan kita ini, dalam sebagai manusia ini, saya selalu sebut dalam tazkirah, kita tidak dalam kitab Minhajul Abidin ini ada 4 halangan. Kalau kita nak menuju kepada Allah, ada saja halangan-halangan itu. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin ada sebut yang pertama adalah halangan adalah manusia. Manusia ni termasuklah anak, isteri kita, ibu bapa kita, rakan taulan kita. Jadi sejauh mana rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, anak pinak kita ini yang menghalang kita. Ada setengahnya anak sakit dan sebagainya, sehingga ada yang meninggalkan sembahyang dan sebagainya. Itu satu halangan manusia. Yang kedua, dunia kita. Dunia kita termasuklah pekerjaan kita, perniagaan kita. Dan pengalaman saya, pengarah-pengarah, saya bekerja 26 tahun ni, 12 orang pengarah. 13 termasuk Dr. Narita lah, 13 13 masuk Dr. Narita dan 11 lelaki, 2 perempuan. Jadi itulah pengalaman saya dan ada sedikit pengalaman untuk kita kongsikan bersama. Dan dalam mesyuarat M3P contohnya, apabila sembahyang zuhur, apabila azan zuhur, ada setengah-setengah pengaji berhenti untuk pergi sembahyang zuhur. Ini maknanya dunia kita tidak menghalang kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang kita tak boleh cerai dalam kehidupan kita adalah nafsu kita. Nafsu itu sentiasa berada dengan kita lah. Yang sentiasa mendorong kepada kejahatan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ni dia mendorong kepada keburukan. Illa ma rahma rabbi. Melainkan dia dapat rahmat daripada Tuhan. Jadi orang yang dapat rahmat itu inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Orang yang dapat rahmat itu orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Jadi dan yang keempat adalah syaitan, dan syaitan ini sentiasa berganding bahu dengan nafsu dan pandai memutarbelitkan kata-kata. Saya selalu sebut apa bezanya di antara kata-kata nafsu dan kata-kata syaitan. Jadi syaitan ni dia kita boleh kenal. Daripada syaitan ni kata-kata awak dah pergi sembahyang lama dah, tak pergi sekali pun tak apa. Itu maknanya syaitan. Kalau kita kata saya letihnya hari ni nak pergi balai Islam, itu adalah nafsu kita letih. Jadi sebenarnya dalam kitab Minhajul Abidin ini telah dihuraikan perkara-perkara sedemikian yang menghalang kita daripada menuju kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kiralah sama ada kita bekerja ke ataupun kita dah pencen, maka sama saja. Kita bekerja pun untuk dapat keredaan Allah, kita pencen pun kita teruskan usaha-usaha yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita cari dalam Quran sebut, carilah apa-apa yang dikurniakan oleh Allah di negeri akhirat. Wa batari fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi Allah perintahkan kita supaya kita cari kemuliaan kita di negeri akhirat. Jadi saya rasa apa yang saya
nak bini ni dah dapat dah. Lebih kurang dapat lah. Saya dah ada anak 6 orang. Masa baru-baru kahwin tu saya tanya isteri saya, kita nak anak berapa? Saya setuju dah buat MOU anak 7 orang. Dia kata pasal apa 7 orang? Saya boleh kata anak saya ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Tapi saya dapat 6. Apa saya target 7 dapat 6. Jadi kadang-kadang dalam dunia ini apa yang kita nak ada yang Allah bagi, ada yang Allah tangguhkan. Ada rumah tempat tinggal, dah ada dah, kenderaan ada, dan ada kebun. Dan yang kelima, saya telah pun menaikkan rukun yang kelima. Jadi apa yang saya nak tu, maknanya sudah dapat lah. Yang kita tak pasti adalah kehidupan kita di akhirat. Yang dunia ni semua kita kata dah ada lah lebih kurang. Saya target menunaikan haji, nak kahwin umur 25, tapi saya kahwin umur 29. Jadi kita target apa yang kita rancang, perancangan Allah berbeza. Jadi kita kahwin umur 29 disebabkan oleh penasihat ekonomi dan sebagainya. Rupa-rupanya bila kita kahwin ni, rezeki untuk isteri ada, rezeki untuk anak-anak ada. Kadang-kadang kita risau, kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah kahwin, rupanya rezeki melalui isteri kita. Bila kita dah melahirkan anak, rezeki melalui anak-anak kita. Dan saya target nak menunaikan fardu haji umur 40. Tapi umur 48 baru menunaikan fardu haji. Jadi itulah target saya dah lari. Jadi saya buat pada peringkat awal lagi dah kahwin tu dah tanya dah. Tanya isteri, kita nak anak lelaki ke anak perempuan? Isteri saya kata sama saja, kita tak ada belakang. Lelaki, perempuan sama sahaja. Maknanya pada masa itu dah target dah. Nak dapat anak lelaki perempuan. Dapat perempuan, dapat seorang anak perempuan. Jadi bila saya tanya isteri saya kedua, nak dapat anak lelaki ke perempuan, dia kata sudah tentulah kita nak anak lelaki. Jadi kita berikhtiarlah. Saya ada formula, ada 7 formula untuk dapat anak lelaki. Lepas tu doa kepada Allah. Kalau kita dapat anak lelaki, saya berjanji dengan isteri kita puasa 3 hari seorang. Jadi alhamdulillah anak kedua dapat anak lelaki. Dan anak yang ketiga saya tanya lagi, nak lelaki ke perempuan? Dia kata kita dah ada sepasang. Allah bagilah lelaki ke perempuan. Maka yang ketiga Allah bagi perempuan. Yang keempat, usaha lagi, tanya. Sebab MOU, kita dah MOU, anak 7 kan, baru 3. Yang keempat, nak lelaki ke perempuan? Dia kata sudah tentu kita nak lelaki. Sebab kita dah ada dalam perempuan. Kita nak yang lagi lelaki. Alhamdulillah, Allah bagi lagi pula lelaki. Dan yang kelima, awak nak anak perempuan ke lelaki? Isteri saya jawab, nak anak lelaki. Sebab saya suka perangai budak lelaki ni. Sesuai dengan jiwa saya. Dan akhir sekali, anak yang keenam, isteri kata bagilah anak yang keenam perempuan untuk menemani saya. Dan dapat fashion baju banyak sikit yang perempuan, lelaki tak ada fashion. Yang perempuan banyak fashion sikit. Maka alhamdulillah saya dapat anak perempuan. Jadi ada yang kita nak Allah bagi, apa yang kita kadang-kadang nak Allah tak bagi. Ada kebaikan dia. Jadi rumusan saya yang penting adalah ikhtiar dan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'uni astajib lakum. Kita doalah. Insya-Allah Allah akan tunaikan permintaan kita. Di samping kita berusaha, kalau tak dapat kita usaha tu, kita berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, dalam kehidupan kita ini, kita tidak boleh larilah daripada ujian Allah Ta'ala. Sekarang kita berada dalam kondisi pandemik COVID-19. Ini satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana saya sebut dalam tafsirah Kultum ini, tempoh hari itu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Itulah ayat yang saya baca dalam tazkirah Kultum tempoh hari, di mana Allah Ta'ala uji kepada kita beberapa perkara. Allah Ta'ala uji kita dengan ketakutan, Allah Ta'ala uji kita dengan kelaparan, Allah Ta'ala uji dengan kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, dan juga kekurangan hasil tanaman.
Dan yang penting adalah kita kenalah bersabar terhadap ujian Allah SWT dengan pandemik ini. Dan yang apabila kita bertipu musibah, kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya daripada Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi sempena pandemik COVID-19 ini kita banyak berdoa lah kepada Allah. Kata seorang ulama, doa kita 50, usaha kita hanya 50 sahaja. Dan apa yang kita selalu doa, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ataupun ada satu doa lagi, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dua doa yang selalu kita guna semasa pandemik COVID-19 itu untuk menjauhkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan makcik sekalian, saya ingin juga berkongsi tentang kerja ini. Kita bekerja perlu seronok. Saya pencen, seronok dengan pencen. Tuan-tuan tak boleh seronok macam saya, tuan-tuan masih bekerja. Kita kena seronok dengan kerja kita. Apa yang menyeronokkan kerja, pengalaman saya lah. Yang pertama adalah infrastruktur dan infrastruktur. Jadi sekarang ni musim kita online, kadang-kadang para pensyarah perlukan kepada partition. Dengan partition itu, maknanya itu satu keselesaan bila kita berinteraksi dengan pelajar kita. Kalau tak, banyak suara-suara yang datang. Dan alhamdulillah baru-baru ini telah dipasang partition di jabatan masing-masing. Itu satu perkara lah. Yang kedua, ketua yang profesional. Pengalaman saya 12 tahun, 12 pengarah, macam-macam pengarah ada. Yang baling file pun ada. Saya tak kena lah baling. Kalau baling kat saya baling mula kat pengarah lah. Saya letak lah. Kita kena hormat ketua kita. Walau macam mana dia buat kepada kita pun kita kena hormat. Sebab dia adalah ketua kita. Mungkin masa tu dia tension dan sebagainya. Kepada ibu bapa, kepada ketua kita, kepada pemimpin-pemimpin ulama, itu kita tak boleh teras hati dengan dia. Apa yang dia buat, kita dealing dengan baik. Dia adalah ketua kita. Setakat dia buat baik, kita kena patuhlah kepada ketua kita. Itu prinsip saya lah. Yang penting dalam kerja kita, mesti kita kerja secara profesional. Kalau kerja secara emosional, itu masalah. Sebab itu Tuan Haji, Datuk Haji Razali bagi tahu, we are professional. We are educated person. We are problem solver. We are not a problem creator. Itu kata-kata Datuk Razali. Jadi kita ni, apabila kita ni degree, master, PhD dan sebagainya, kita mesti profesional dalam menjalankan tugas. Dan sebelum Dr. Azman, pengarah kita pun dipesan, kita buat kerja mesti ikut peraturan, ikut SOP, mesti itu ISO IONS. Kita terikat dengan peraturan, maka kita kena patuh. Kalau kita buat kerja luar daripada peraturan yang telah ditetapkan, itu yang menimbulkan masalah. Itu saya dengarlah kata-kata mantan pengarah kita yang berbahagia, Dr. Azman bin Yusuf. Okey, yang seterusnya adalah matlamat yang jelas. Kita bekerja ni bukan, ada pengarah kata kita kerja bukan makan gaji. Kita bekerja, kita mencari rezeki. Jadi beza tu. Kalau kerja makan gaji, dengan kerja mencari rezeki. Itu nasihat kepada kalau seorang daripada pengarah kita. Kita kerja ni adalah mencari rezeki, mendidik anak bangsa. Dan satu lagi keseronokan, kita ada projek dan aktiviti. Mana ada projek kolam situ. Projek kolam, projek hidroponik. Baru ni air tak naik, ada dah sebagian tu mati. Sebab disebabkan oleh kita tinggal jabat dan sebagainya. Dan kita ada aktiviti, ada projek. Dan kita juga sahabat yang baik. Kita seronok datang bekerja kerana kita ada sahabat-sahabat yang sangat membantu. Dan saya berterima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, KJ-KJ dan para pensyarah semua yang membantu saya lah bekerja selama 25 tahun 11 bulan. Dan ikon saya di sini 12 orang pengarah tu adalah ikon Datuk Razali Ismail lah. Sebab yang pertama beliau memimpin cara Rasulullah. Dia kata bila Rasulullah berpindah ke Madinah, bangunan yang dibina adalah Masjid Quba. Dibina masjid. Jadi saya datang sini, Balai Islam dah ada. Dia pun perintahkan para pekerja, arahkan pekerja untuk membuat website yang ada tu. Nama sesawang tu lah. Yang apa ni, sarang labah-labah tu sama website. Buang tu dulu semua sekali. Lepas tu dia pun buat pengisian. Dan dia menggunakan istilah ibda' binafsik. Ketua mula dulu. Dia jadi imam solat. Dia beri kultum dulu. Lepas tu dia arahkan mula-mulanya pensyarah-pensyarah gaping dulu.
beri kultum, barulah dibuka kepada pensyarah-pensyarah yang lain. Inilah maknanya saya selalu sentuh cara pendidikan arwah Datuk Razali Ismail. Dan pada akhir malam tu dia datang lagi. Sedangkan siang hari tu dia dihantar secara rasmi ke JPN. Sebab tu masa saya tu warden. Saya warden. Dia datang. Saya pun tak pasti juga Datuk Razali ke siapa ni. Tapi nampak pada lembaga tu memang Datuk Razali. Saya pergi dekat, dia bercakap dengan saya. Sahih lah. Maknanya dia tu Datuk Razali. Dia kata, kenapa Datuk datang sini? Kenapa tuan datang? Dia kata, saya datang dulu peringkat awal di Balai Islam. Maka saya nak kembali daripada Balai Islam ini. Pada waktu isyak malam. Lepas isyak tu, dia bersalam dengan kami semua. Lepas tu dia menghilangkan diri. Dia beredar daripada Balai Islam. Dia kata, inilah kali terakhir saya datang ke Balai Islam. Kembali daripada Balai Islam. Inilah contoh kepimpinan arwah Datuk Razali Ismail lah. Dan yang kedua, beliau bersifat terbuka. Sehingga bukan terbuka dari segi minda dan pemikiran. Pejabat dia tu dia buka. Dia sendal pintu pejabat dia tu. Orang lalu dia panggil. Oh, datang sini. Itulah makna arwah Datuk. Sehingga pintu dia sampai ke PPG pun. Dia buka lagi pintu dia tu. Dia sendal dengan penyendal. Kita bersifat terbuka tapi pintu kita tertutup. Tapi pintu pejabat arwah Datuk Razali Ismail memang terbuka. Jadi itulah yang selalu disebut bila dia mula menjadi pemimpin. When I'm wrong, please correct me. When I'm correct, please support. Itu kata-kata arwah Datuk Razali Ismail. Dan pada masa itu dia dikenali sebagai pemandu bas Nailah. Kerana masa itu bas Nailah ni bawa laju. Jadi Datuk Razali datang sini memang dibawa laju pun. Tapi dalam proses dia bawa laju tu dia melihat juga penumpang di belakang tu. Adakah tu hayang-hayang, adakah mabuk dan sebagainya. Jadi inilah contoh yang diberikan oleh arwah. Banyak lagi sebenarnya yang saya nak kongsi, tapi setakat yang masih yang singkat ini, itulah perkara yang saya nak sentuh ikon kepimpinan arwah Datuk Razali Ismail. Dan bagi Dr. Azman bin Yusof, beliau ada CTT dia, cepat, tepat dan terpilih. Dan juga KPI dia, baru ni KPI 70. Lepas tu gugur 169. Saya suka angka 70 tu. Sebab 70 tu angka yang signifikan dalam Islam, 70. Tapi kurang 69. Jadi bila saya pusing-pusing nombor, baik juga. Nombor 6 pusing jadi 9, nombor 9 pusing jadi 6. Tak apalah kurang satu pun. Dia masih signifikan juga. 69 tinggal. Dan tiap-tiap kerja jabatan pilih 20. Semua pilih 20. Jadi saya sukalah Dr. Azman, cara beliau memimpin IPG Kedah Air ni, dia tak tekan tapi sistem tu yang tekan kita. Slow-slow dia tekan. Kita rasa workload tu bukan dia yang tekan tapi sistem tu tekan kita. Jadi kita rasa seronok lah. Tak tercapai pun dia kata okey. Bila tuan tak capai, saya pun tak tercapai. Jadi seronok lah macam tu. Jadi yang pengarah baru ni saya tak ada pengalaman lagi, insyaAllah. Beliau pun akan saya mohonlah supaya beliau dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan sihat dan mampu membawa pemikiran dan juga amalan pemimpin-pemimpin pengarah kita yang terdahulu. Okey, yang seterusnya membuat keputusan secara musyawarah. Ini amalan Datuk Razali dan amalan pengarah kita ni juga. Datuk Razali dipanggil, apa cadangan tuan? Ditanya dulu, apa cadangan? Sedangkan dia dah ada cadangan buat keputusan. Tapi dia minta juga cadangan. Yang semua yang diamalkan oleh Dr. Azman pun samalah. Dia selalu musyawarah. Sikit pun musyawarah. Sehingga saya pun pening kepala juga. Tapi bagus sebenarnya kita bermusyawarah ni. Itulah contoh yang tunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan juga beliau menekankan kepada pembangunan ihsan yang berterusan lah. Samalah dengan arwah Datuk Razali itu, pembangunan ihsan itu sangat penting. Dan pendekatan kepada kerohanian saya dah sentuh, penghargaan kepada pencapaian, anugerah pengarah kita ada, APC dah ada, apresiasi dah ada, pengurusan yang sistematik kita ada M3P. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli M3P kerana tuan-tuan semua bekerja dengan sungguh hebat sehingga saya rasa kedil lah. Ada kawan saya kata dalam majlis semua pakai topi bulat, kita hanya seorang pakai topi 4 segi. Jadi orang kepimpinan kita topi bulat ni semua saya rasa sangat baiklah, memberikan kerjasama yang baik kepada saya dan ke arah kegemelangan IPG Kedah Air. Pengurusan sistematik saya tengok, kebajikan dan luahan subordinate, kita ada ke SUMA, kita ada ke staf, kebijaksanaan menyelesaikan masalah, kita panggil bincang macam mana nak transfer pesarah ke jabatan ni, pinjam jabatan ni, kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah dan menghormati dan menghargai kepelbagaian di IPG Kedah Air.
Itulah pengalaman saya semasa bekerja di KDRI ini. Saya rasa seronok, tapi apakan daya, saya dah diberi surat untuk bersara secara paksa. Masa saya masih nak bekerja, tapi tidak dibenarkan lagi. Di dalam minggu ni pun oleh kerana pandemik saya tak boleh hadir lah. Itulah maknanya sepanjang perkhidmatan ini saya rasa seronok berada di KDRI ini, dan itulah saya menyara hidup keluarga saya seramai anak 6 termasuk isteri 7 pula. Okey, saya ambil masa sikit lagi. Apa yang perlu kita laksanakan? Di sini saya ada senaraikan part yang kita perlu laksanakan. Yang pertama adalah keperluan fizikal. Kesihatan tubuh badan itu sangat pentinglah. Sebab itu saya cadangkan supaya kita makan berkhasiat seperti madu, susu kurma, buah zaitun, habatus sauda, kismis dan sebagainya. Dan saya adalah salah seorang daripada pengeluar madu keluluk lah yang tak nampak tadi tu. Dan saya rasa sangat seronok sebab madu ini dinyatakan terus dalam Al-Quran. Makanan-makanan lain tu, sunnah tu ada juga riwayat-riwayat, tapi madu ni dinyatakan dalam Al-Quran. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Daripada perut labah-labah tu, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Minuman yang pelbagai warna. Fihi syifaa'un linnas. Dan di dalamnya adalah penyembuh bagi manusia. Jadi jangan ragu-ragulah untuk beli madu ni. Jangan sayang duit. Pengarah Dr. Azman beli banyak dah sebut ke saya madu ni. Jangan bermadu sudah. Madu tak apa. Jadi madu ni memberi kebaikan kepada kita lah. Jadi yang keduanya adalah sosio-emosi. Kita kerja seronok ni dengan keluarga baik, anak-anak yang aman, teman-teman kerja yang baik. Kita ada sedikit kebun untuk hilang stres kita. Dan arwah Datuk Razali buat kolam Al-Husna tu untuk menenangkan kita punya pemikiran. Naik tangga tu jadi cermin. Untuk kita cerminkan diri kita, buat koreksi tentang diri kita. Ini juga adalah idea Datuk Razali Ismail lah. Dan yang ketiga, aktiviti kerohanian. Saya bubuh aktiviti kerohanian tu nombor 3. Sebab fizikal tu dengan emosi tu yang mengganggu kepada kerohanian kita. Kalau kita fizikal baik, emosi baik, kita semayang pukul 10. Jadi aktiviti kerohanian tu seperti yang kultum dan juga kita buat di Balai Islam. Dan akhir sekali adalah aktiviti kemasyarakatan dan penghayatan ciptaan Tuhan, termasuklah kembara ilmu dan kembara riyabah. Jadi tuan-tuan dan makcik sekalian, dalam kehidupan kita itulah yang kita perlu ada supaya kita dapat menjalani kehidupan kita dengan seronok. Dan alhamdulillah saya rasa seronok sebab saya masih sihat dan hari-hari makan madu sebab madu produk sendiri. Kalau kita nak beli, kita rasa mahal kan. Yang kita punya sendiri, kita rasa tidak ada masalah. Dan yang terakhir adalah tentang prinsip hidup lah. Kalau boleh. Dia 4 section saya bubuh sini. Kalau ikut sini 2 jam ceramah saya. Maka ceramah ni adalah ucapan saya, maka saya akan ringkaskan lah. Sekarang ni 12 lebih dah. Saya masukkan sedikit prinsip. Bersyukur dapat kerja yang tetap. Kita semua bersyukur. Orang yang senang sekarang ni adalah orang bekerja kaki tangan kerajaan senang. Tak kerja pun dapat gaji, kerja di rumah pun dapat gaji. Kerja di rumah bagi saya tak boleh nak efisien seperti mana kerja di pejabat. Banyak gangguan. Tapi kita masih dibayar gaji yang penuh. Kita pergi tepi-tepi dinding, kita cucuk-cucuk dinding keluar duit. Nelayan nak dapat duit ni susah, dia kena dicari ikan. Kita cucuk dinding je. Pergi gesek-gesek tepi dinding, kita dapat duit. Jodoh dan rezeki adalah milik Allah. Saya anugerah cemerlang 2001-2011. Kadang-kadang rezeki kita ni kita kena jolok juga. Ada satu ketika saya bagi tahu timbalan. Kenapa daripada SCP dah 5 tahun tak ada anugerah? Adakah orang SCP tak buat kerja ke? Saya pergi jolok. Dia kata, saya pun ginilah, dia kata, awak cadanglah untuk staf awak ni supaya dapat cemerlang. Jadi tahun depan tu saya dengan staf dia dua-dua dapat cemerlang. Jadi kadang rezeki ni nampak dan jatuh kena pergi jolok juga rupa. Itulah, tapi jodoh dan rezeki ni tangan Allah. Kita tak dapat rezeki melalui anugerah cemerlang, banyak lagi yang kita boleh dapat. Anak-anak kita berjaya dan sebagainya. Laksanakan tugas dengan penuh komited kerana kita dibayar gaji. Kita nak kata ikhlas belum tentu lagi sebab kita dibayar gaji. Jadi kita kena gunakan tanggungjawab. Sehingga kawan saya kata, kita bekerja mesti sepadan dengan gaji yang kita terima. Dia kata, aku hari ni kerja tak ingat nak makan.
sibuk dah lalu, dia kata, badan dah pergi hari ni. Untuk hari ni, orang akan datang, belum tahu lagi. Jadi sebab itulah kita tak boleh berkira. Kita tak boleh berkira dengan masa dan ringgit kita sebab ada masa yang kita tidak produktif. Jadi yang sunat-sunat tu akan menampung lah. Seperti mana kita puasa sunat 6 ni, menampung kepada yang wajib. Jadi jangan kita berkira sangatlah dengan masa bekerja kita, dengan wang ringgit dan sebagainya. Yang kelima, jaga kesihatan kita agar dapat melaksanakan tugas dengan cepat dan berkesan. Jadi kalau boleh, kita jaga kesihatan kita tu. Alhamdulillah, saya 25 tahun bekerja, 5 kali je MC. 5 kali maknanya 5 tahun sekali lah MC. Yang lain tu Alhamdulillah, Allah bagi sihat. Alhamdulillah. Jaga hubungan dengan manusia. Ada pengarah bagi tahu, jangan kita membazirkan silaturahim. Kita nak hubung silaturahim 25 tahun. Tapi kita nak putuskan silaturahim 25 saat je. Jadi kita jagalah kita punya petua dia, salam, kalam, ta'am. Salam tu sapaan, kalam tu kata-kata kita, ta'am tu kena jamu belanja. Pelajar pensyarah kita baru mari, kita belanja dia. Kita belanja dia sampai 3 kali. Kalau dia tak belanja kita pula, mana kita berhenti je lah. Jadi makna sekurang-kurangnya kita belanja dia 3 kali. Bagi yang baru tu, itu dia kata ta'am. Ta'am tu merapatkan hubungan satu rahim. Salam, kalam, ta'am. Seperti mana saya berjumpa dengan arwah Datuk Rajali, dia bagi Assalamualaikum dulu. Kita malu, Assalamualaikum. Lepas tu dicocok perut kita pula. Sebab dia kata ni perut ni tak exercise. Nampak dah timbul lah perut ni. Cek dicocok perut. Jadi arwah Datuk tu dia main badminton dan sebagainya. Yang ke-7 adalah saya suka kepada isteri rumah saya sepenuh masa. Sebab saya balik, siap dah. Dia memang dia tunggu. Awak tunggu saya nak makan. Jadi sebab itulah pada peringkat awal lagi, saya tidak ada masalah. Anak sakit pun tak ada masalah sebab saya ada isteri saya sepenuh masa. Jadi itulah prinsip saya. Tuan-tuan jangan ikut saya lah. Hidup secara sederhana, sentiasa berusaha agar keduniaan, kita cari dunia tapi dunia masuk dalam poket saja. Jangan masuk dalam hati. Sebab dunia ni kita akan tinggal. Nak buat mahligai, kita kena fikir juga mahligai di alam akhirat sana. Jangan fikir saja mahligai kita hidup di syurga. Mahligai ini adalah mahligai sementara. Suka kepada tanaman dan ternakan sebagai penghibur emosi. Sebab itulah dalam syurga dia ada mengalirnya sungai-sungai. Manusia suka kepada sungai. Jadi di alam akhirat besok Allah bagi dia sungai. Sungai madu, sungai susu dan sebagainya. Dan dalam kekuatan-kekuatan kita sentiasa meneroka tentang kejadian alam sekitar sebagai panduan pegangan hidup kita. Jadi kelemahan saya ni penakut jugalah. Dan masih teruja lagi kalau dicabar tu walaupun tua masih teruja lagi lah. Saya main badminton, saya main tenis bersama yang terakhir dengan Tuan Pengarah lah. Yang kata dapat Johan tu. Tuan Pengarah balik medal ke Pulau Pinang. Jadi inilah prinsip hidup saya dan perjalanan hidup telah diceritakan. KTI selepas PCP pun diceritakan. Jadi saya rasa saya agak unik sini sebab saya KTI sini dan saya bekerja di sini selama 25 tahun. Bermula daripada Maktab Perguruan Kuala Terengganu Batu Rakit. Lagu dia saya ingat lagi. Maktab Perguruan Kuala Terengganu, di sini tempat kami berkumpul dan bertemu, megah tegak terbina, lahirkan pendidik bangsa tanpa bosan dan jemu, mencurah segala ilmu. Guru pendidik bangsa, itulah pegangan kita, rajin tekun berusaha hingga tercapai cita. Maju IPTT, majulah ke hadapan, teruskan usaha mulia, lahirkan guru berjaya. Itulah lagu Maktab Perguruan Kuala Terengganu yang menjadi nostalgia bagi saya lah. Dan sekali lagu moden kita lah, lagu guru IPTT. Jadi akhir kata saya mengucapkan terima kasih lah kepada Tuan Pengarah yang meraihkan saya pada hari ini. Saya bercakap panjang sikit sebab saya 25 tahun bekerja di sini. Banyaklah perkara lagi yang saya nak kongsi tapi masa terhad. InsyaAllah persahabatan kita ini akan terus. Akhir saya mengucapkan berbanyak terima kasih lah kepada pengurusan, pengarah, timbalan pengarah, KUPP, M3P, pensyarah, semua staf,
semua pelajar yang telah bekerjasama dan memberikan sokongan sepanjang saya berkhidmat selama 26 tahun di IPG Kedah ini. Saya juga menyusun jari 10 memohon kemaafan kepada kerajaan Malaysia, pihak pengurusan, ketua-ketua jabatan dan semua pensyarah, semua staf, semua pelajar dan semua warga IPG di atas kekasaran, kekhilafan dan tindak tanduk yang saya lakukan yang tidak menyenangkan hati tuan-puan selama ini. Dan saya juga mengampunkan, memaafkan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga tuan-puan meneruskan khidmat bakti demi kecemerlangan IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Institut Gemilang Pelajar Cemerlang. Akhir kata saya nak sampaikan dua pantun lah. Satu pantun yang ditulis oleh arwah Datuk Razali Ismail. Pantun ni jarang dipopularkan. Tetap tebu buatkan dayung, hendak berdayung ke tanah besar. Tuan Haji Yahya bin Osman atas ucapan persaraan tadi.